Salam sejahtera, bersua kita dalam program demonstrasi masakan tradisional mengikut etnik sempena Festival Sarawakiana 2021 yang dianjurkan oleh Pustaka Sarawak. Bagi tahun ini, Festival Sarawakiana kembali lagi dengan temanya yang tersendiri iaitu daun. Tema ini dipilih kerana daun memainkan peranan yang amat penting dan sangat sinonim dalam kehidupan etnik di Sarawak. Ia meliputi pelbagai aspek, dari aspek permainan, kesihatan dan pelbagai lagi. Program ini dianjurkan bagi mengetengahkan masakan tradisional setiap etnik iaitu etnik Iban. Oleh yang demikian, dalam setiap demonstrasi masakan yang dihasilkan, ia haruslah mengandungi elemen daun. Pada hari ini saya tidak berseorangan kerana bersama dengan saya pada hari ini adalah Tuan Rumah Catherine Tamoh Anak Liom dari Persatuan Serakup Induk Dayak Sarawak, Cawangan Sibu, kawasan Sungai Aup. Okey, saya perkenalkan chef kita pada hari ini iaitu Puan Catherine yang akan memperkenalkan apa yang dia akan kongsikan bersama kita pada hari ini. Puan, silakan. Terima kasih sekali lagi dan saya ucapkan terima kasih kepada Pustaka Negeri Sarawak kerana menganjurkan program masakan, demonstrasi masakan pada pagi ini. Okey, kita ada 3 menu sebenar, tapi menu yang pertama ialah panso. Panso itu adalah masak dalam buluh. Okey, pagi ini saya gunakan daging ayam. Sebenarnya masak dalam buluh kita boleh masak ikan dan daging lain. Tapi pagi ini kita masak ayam. Saya gunakan ayam tua, ayam dah pension. Ayam pension. Sebab rasa ayam pension dalam buluh memang sedap. Kalau ayam muda lain rasa dia. Dia akan lembek. Tapi ayam ni bila dia masak daging dia sedap. Ayam kampung pula macam mana? Ayam kampung boleh. Ayam kampung sedap lagi. Okey. Hari ini saya perkenalkan bahan-bahan yang saya akan gunakan. Okey, ayam kurang lebih 1 kilo. Saya gunakan garam, halia dan serai sedikit. Dan ini serbuk perasa memang tak boleh tinggal. Dan ini umut kantan. Puan, kenapa kita perlu gunakan garam kasar? Garam kasar sebab rasa dia lebih sedap lagi. Kalau kita gunakan garam halus, rasa dia lebih pahit kalau banyak. Sebab dalam buluh, masakan memang lebih garam. Kalau tak garam tak cukup, nanti dia rasa tawar. Okey. Okey. Jadi ini kenapa pula? Ini daun pakai penutup buluh. Muka buluh. Okey. Kita boleh juga masukkan daun ini dalam daging. Okey. Seperti kita boleh gunakan macam daun bungkang dan yang lain lagi boleh lah. Ini kita boleh masukkan dalam buluh dengan ayam, rasa dia pun sedap. Tapi saya gunakan ini sebagai penutup. Bila masak nanti daun ini pun masak, boleh dimakan. Okey. Okey, so daun ini dia gunakan sebagai penutup. Okey. Alright. Sudah ya? Kita mula. Okey, ini daging ayam dan kita masukkan garam secukup rasa kita. Sebab dalam buluh memang gunakan banyak garam. Kena banyak garam. Okey. Kalau tak rasa dia lain nanti, tawar tak sedap. Okey, kita masukkan sekali halia. Halia yang dicampur dengan serai. Serai ya. Dan kita gunakan umut kantan. Ini umut kantan. Masukkan sekali. Okey. Dan jangan tinggallah serbuk perasa. Ajinomoto. Ajinomoto. Jangan terlalu banyak. Okey. Cukup-cukup rasa. 2 sudut teh cukuplah. Yang ajinomoto tu boleh tak gantikan dengan serbuk perasa lain? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Kita perapkan. Proses memerap sekarang ni. Kita Kita perapkan. boleh nampak. Kalau kita masuk daun bandung tu pun sedap. Ya, sebab saya biasa lihat panso dimasak sekali bersama dengan daun bandung. Memang sedap. Terutamanya rakan-rakan kita yang berbangsa Bidayuh, mereka gemar memasukkan sekali di dalam masakan mereka. Okey, ini beza dia dengan tradisional masakan Iban. Okay. Sebenarnya Iban pun guna daun bandung. Tetapi pagi ini saya
Ini resipi saya sendiri. Okey. Menarik. Sebab kalau saya yang memasak, saya memang akan masukkan sekali dengan daun bandung. Pansuh ni memang makanan tradisi asli lah, asli Iban lah. Sebab ini apa fungsi umbut kantan tu dalam masakan? ini menambahkan aroma dia. Boleh ganti dengan daun kantan tak? Daun tak? Tak boleh. Kita tak boleh. Kalau penutup buluh tu boleh. Boleh okey. Okey, so kita pun boleh cuba resepi ni. Bunga kantan dia boleh juga. Bunga kantan boleh. Tapi lain lah, nantilah kita tunjukkan. Okey. Okey. Seberapa lama nak perap dia ni, Puan? Sampai kita tengoklah garam dia sudah hancur. Okey. So dia akan mengambil sedikit masa lah sebelum dia kan dia masuk daging dia, dalam daging. meresap dalam daging dia. Okey. Kena perap sampai garam tu hancur ataupun dia dah cair dan meresap ke dalam daging tu bagi naikkan lagi rasa dia. Okey. Okey. Boleh hidu dah dia punya aroma tu dan boleh buatkan rasa kecoh. Boleh picit-picitkan daging dia supaya dia semua. Sebab dia ayam pencen, jadi daging dia tak akan hancur bila kita perap lah, Puan. Okey, menarik. Dia takkan hancur. Sebab daging yang tua ni memang keras daging dia kan. Okey. Tapi dalam buluh dia cepat empuk. Sebab apa nama tu, buluh tu macam pressure cooker lah. Okey. Okey. Saya difahamkan juga buluh ni dia ada rasa dia yang tersendiri. Ya, betul. Walaupun kita cuba resepi ni dengan periuk, tapi bila dimasak dalam buluh rasa dia lain. Sebab aroma buluh tu pun keluar. Air buluh kan ada air dia sendiri. Okey. Boleh kita masuk dalam buluh. Okey, so kita akan masukkan ke dalam buluh. Okey. Buluh ni kita ambil dari hutan. Okey. Kalau dia panjang kita ambil dari hutan, kita kata buluh. Dalam Iban kalau dia sudah dipotong macam ini kita panggil ruas. Ruas. Dia ada nama. Kalau daging dah masak dan kita tak guna dia lagi lain. Kita akan panggil engkiong. Engkiong. Okey. Itu nama dia, beza dia. Okey. Kita masukkan ketul demi seketul. Dan saya selalu dengar apa tu, dia kalau orang tu cantik ke apa macam lekat di engkiong, apa maksud dia tu, Puan? Cantik lekat di engkiong mana tu? Apa maksud dia? Benda tu saya selalu dengar tetapi saya tak cukup cantiklah sebab dia lekat di engkiong, kita susah nak keluar dia kan. Okey, so ini kita kena masak sampailah dia betul-betul masak dan bila kita hidang dia nanti dia akan jadi cantik. Okey? Okey. Ketul ayam jangan terlalu besar sebab muka buluh ni pun kecil kan. Takut dia tak dapat masuk. Jadi besar bukaan ruas tu besar lagi ketul ayam. Okey. So, bila kita pergi dekat pasar tu ada banyak saiz buluh. Saya akan boleh ambil mana-mana saja saiz lah. Dan boleh. Potongan ayam tu kena disesuaikan. Okey. Okey. Satu lagi petua ingin saya kongsikan. Okey. Kita masak dalam buluh jangan dihentak-hentakkan. Sebab kalau kita hentak dia, ayam tu nanti kurang masak. Okey, kena ada angin dalam lah. Macam dia bernafas juga. Okey. Lepas tu kita masukkan sedikit air supaya dia nanti mendidih. Okey, kena masukkan sedikit air. Ini terpulang lah. Ada orang suka banyak air, dia ada kuah dia sendiri. Okey. Sebab buluh pun ada kuah dia sendiri. Ya, lagi. Itu yang saya dengar. Sedikit lagi. Okey, cukup. Okey. Lepas itu pegang. Ini asisten saya. Pembantu saya. Lupa saya nak introduce tadi ya. Christina Abang, Puan Christina. Okey, kita bersama dengan Puan Christina Abang juga pada pagi ini. Kita tak guna banyak. Secukup-cukup dia masukkan. Kalau nak banyak boleh tak, Puan? Ke ada efek kepada masakan nanti? Boleh letak banyak. Okey. Cukup. Okey. Sekarang kita masak dah.
Okey. Dapur kayu. Selepas kita masukkan dalam buluh, buluh tu tadi akan disumbat dengan menggunakan daun bandung ataupun juga seperti kata Puan Christina tadi, kita boleh juga menggunakan bahan lain, contohnya daun kantan. Kuduk daun kantan tu sebagai penutup. Ya, boleh. Okey, dan selepas ditutup, kita masak di atas api. Okey, berapa lama nak masak tu Puan? Ini kurang lebih 1 jam lah. Okey, lebih kurang 1 jam. Ikut panas dia, kepanasan api dia. Okey, suhu api itulah. Okey, so memang kita menggunakan kayu api. Kayu api. Okey. So tak dapat guna gas. Dia ada taktik ya. Jangan kita tuang satu kali, tak boleh. Yang keluar tu daun bandung. Ini penutup dia tadi. Okey. Kuah dah. Dan isi ayam. Begitulah tadi masakan ayam pansuh yang telah dibawakan oleh Puan Christina. Okay, selepas ini kita akan ke resepi yang kedua, iaitu pais ikan seluang. Okay, kita jumpa lagi selepas ni. Okey, kita kembali bersama Puan Catherine dengan resepi yang kedua, iaitu pais ikan seluang. Okey, bila menyebut pasal pais ikan seluang, pastinya bahan utama adalah menu ikan seluang. Jadi saya minta Puan Catherine untuk jelaskan bahan-bahan dan seterusnya tunjukkan kepada kita cara untuk memasak pais ikan seluang. Teruskan bersama dengan Puan Catherine. Terima kasih. Okey, kita hari ini menu yang kedua kita ialah ikan seluang dipais dalam daun pisang. Okey, ikan seluang ni kita sudah bersihkan dulu. Okey. Kita buangkan kepala dan perut dia. Okey, ekor dia saya dah gunting. So, inilah ikan seluang. Okey, ikan seluang. Okey. Bahan dia memang tak tinggal lah. Bunga kantan. Yang kita sudah hiris halus. Okey. Okey, asam kita gunakan asam asli. Kita tak gunakan asam Jawa atau asam gelugor, tapi asam asli didapati dari buah kundung. Okey, so unik ya. Dia tidak Puan Catherine tidak menggunakan asam Jawa ataupun asam keping, tapi digantikan dengan kulit buah kundung. Kulit buah kundung kita jemur, kita keringkan, boleh disimpan bertahun-tahun. Okey, kita sudah hiriskan seperti inilah, halus, hiriskan. Okey, halia. Okey, halia. Saya tak tumbuk halia, saya hiriskan. Dan sedikit serai, sedikit kunyit hidup. Kunyit hidup. Sudah tentu ada garam dan serbuk perasa. Okey. Kita mula. Puan, boleh ceritakan lebih lanjut mengenai, saya nampak ada daun pisang. Daun pisang pakai kita bungkus dia. Untuk pais. Okey, kita guna daun pisang, kita boleh gunakan daun kantan juga boleh. Apa kelebihan menggunakan daun pisang dalam penyediaan pais ikan seluang ni?
pertama kali ini sedang didapati Okey. di kampung kita. Kalau kita gunakan daun rumbia, ada susah sikit. Ini orang di Kuala, macam di Kuala lah, dapatkan daun rumbia. Di sini memang susah. Selain tu, apa khasiat yang ada pada daun pisang akan menaikkan lagi rasa kepada Memang. apa yang kita masak? Rasa dia aroma daun pisang. Okey. Kita masakkan garam. Kita gunakan garam kasar juga. Okey, secukup rasalah. Okey. Ajinomoto pun gunakan sedikit, jangan banyak sangatlah. Okey. Okey. Jadi dalam penyediaan pais ikan seluang ni, menurut Puan Catherine, dia menggunakan daun pisang sebab benda tu senang kita nak dapat. Bila kita di kampung, benda ni senang capai. Okey, sebab jarang orang di kampung yang tidak menanam pisang. Ya. Okey, dan selain itu dia menaikkan aroma masakan tu, membangkitkan lagi rasa nak masak, dan dia lebih tahan lah. Okey, sebab ada setengah orang dia akan menggunakan daun lain macam daun buan. Ada tak Puan? Ada. Daun buan boleh guna. Ya. Daun kantan pun boleh digunakan. Daun kantan pun boleh. Paling senang dah daun pisang. Daun pisang lebih senang dan lebih sedap. Okey. Dia lebih kemas juga. Lebih kemas. Kita sudah masukkan bunga kantan dan sekarang kita masukkan serai, halia dan kunyit hidup. Sedikit saja kita guna. Ada orang tak suka kunyit, tak apa. Tak payah kunyit pun boleh. Kalau daun kunyit masuk dalam ni boleh tak? Boleh. Daun kunyit sedap. Oh, daun kunyit sedap. Masuk dalam pais. Boleh. Okey. Kita hiriskan macam rendang lah. Okey. Sama lah kita perapkan. Atau kita gaulkan. Daun apa tu yang orang panggil daun biruk? Boleh daun juga. biruk tu besar sangat. Besar sangat tak sesuai. Okey. Daun lain, daun biruk. Pakai kita membungkus masakan, daun biruk. Okey. Membungkus nasi ke apa. Okey, jangan lupa asam dia. Asam last sekali masuk. Ya. Okey. Berapa banyak asam nak dimasukkan? Saya gunakan lebih kurang 8 keping tadi sebab dia kecil-kecil. Okey. Rasa masam dia tu sama dengan sama. Asam keping asam Jawa. Asam Jawa, tapi asam Jawa lain lagi rasa lah. Ini sedap. Okey. Kenapa kita ada manis. Masukkan bunga kantan dalam ni? Bunga kantan tu ada masam, ini pun aroma kantan. Aroma dia. Okey. Dia sedap. Ada daun bunga kantan. Okey. So dalam penyediaan makanan masakan ni, adakah dia untuk hari-hari ataupun ada kalau kita rajin hari-hari pun boleh. Okey. Ini mengikut itulah. Okey. Daun pisang kita gunakan 2 helai, saya sudah cuci terlebih dahulu. Daun pisang ini kalau kita nak gunakan lebih senang, kita jemur sekejap. Supaya dia lembut. Kalau dia tak koyak, layukan dia. Layur di atas api boleh? Boleh. Okey, boleh. Supaya dia lembut macam ni, dia tak koyak. Okey. Lupa saya kita gunakan lidi. Okey, lidi untuk kita semat dia. Semat dia nanti. Okey, kita boleh mula. Okey. Ikan ni tadi lebih kurang berapa kilo, Puan? Ini saya beli kurang lebih 4 kilo semua. 4 kilo. 4 kilo ikan. Kita tengok ada berapa bungkusan pais yang kita boleh dapat nanti. Ya. Ikan ni dia tak besar macam ikan kembung ke, dia kecil sahaja. Tapi besar lagi dari ikan bilis. Dan dia adalah ikan air tawar, ikan sungai. Biasanya di kawasan sungai-sungai, anak-anak sungai. Banyak ikan seluang ni. Okey, kita bungkuskan. Okey. Kita kemaskan. Okey. Dan kita ambil lidi yang pendek ni. Okey, so kita gunakan bahagian atas daun pisang. So ada orang dia terbalikkan daun pisang. So untuk Puan ni kita gunakan atas. Bahagian dalam atas dia tu. Okey. Ini belakang dia di luar lah. Okey. Kita kemaskan hujung dia.
Okey, begitu nak kemaskan dia tu bagi nanti bila kita masak di atas api, dia akan mengeluarkan wap. Dan ini untuk menghalang wap yang akan menjadi kuah tu keluar daripada daun ni nanti. Ya. Dan proses itu yang akan memasak pais ikan seluang ni. Ya. So dua lapisan tadi ya puan? Ya. Okey. Okey, kita dah ada satu. Kita lagi ada banyak. Ada lagi ni. Ada. Okey. Daun pisang tu kita kena tindihkan dia. Ya. Okay. Yang hujung dia kita keluarkan lah. Sebelah luar lah. Supaya senang. Okey. Biar dia kemas lah. Okey. Berapa lama nak masak dia nanti? Ini tak lama. Ini tak lama Tak lama. Okey. Setengah jam lah. Setengah jam lebih ya. Atas api yang sederhana. Okey, atas api yang sederhana setengah jam. Yang lebih baik bara api. Bara api. Okey, dia akan dimasak di atas api yang sederhana dalam tempoh 30 minit ataupun setengah jam. Okey, bukan kita letak dia terus di atas api tu, dia kena ada para untuk kita panaskan dia. Okey, bagi ada wap tu nanti. Okey, kita kemaskan lagi. Seperti kata Puan Catherine tadi, kita selain menggunakan daun pisang, kita juga boleh bungkus pais ikan seluang menggunakan daun lain yang lebar. Okey, tapi pada hari ini dia menggunakan daun pisang kerana daun pisang ni senang untuk diperolehi, senang capai berbanding daun lain yang memerlukan masa dan juga tenaga untuk kita cari. Okey? Right. Ya, betul. Okey. Kita ada dua. Kalau seluang yang besar-besar tu, kita gunakan lebar sikit lah. Tapi daun pisang tu sebelum kita guna dia sebagai pembungkus kepada pais ikan seluang ni, kita kena layurkan dia dulu. Ya, betul. Sama ada di atas api ataupun kita jemur seketika. Ni supaya dia tidak mudah koyak. Ya. Okey. Menarik tips tu. Lidi, kita gunakan lidi. Stapler tu moden sangat tu. Saya tak guna stapler. Lidi ni lebih elok. Okey. Okey, Puan Catherine sematkan dia. Ya, okey, supaya dia kemas. Okey, satu lagi. Ini ya. Okay. So kita dapat boleh 4 tunjukkan bungkusan tu macam ni. Beginilah rupa bungkusan pais ikan seluang sebelum kita bakar di atas para api. Ya. Okey. Okey. So ini dah siap bungkus, kita boleh bakar. Bakar. Okey. Letak atas. Letak atas, jangan direct atas api itu. Okey. Okey. So sekarang kita akan bakar di atas api. Okey.
panasnya. Panas, hati-hati Puan. Sengkalan ko tadi ni. Panas dia. Kuah dia pun keluar dah. Okey. Okey, Buka cabut dia, dia cabut punya bidi tadi. Bukakan dia. Oh, okey. Itulah rupa dia. Ha, nampak tak ikan seluar dia dah masak. Okey. Boleh bau dah, dia punya aroma tu naik. Kita tuangkan di sini. Okey, begitulah cara nak hidang Okey. Lagi. Ya, betul-betul naik aroma daun pisang tu bersama dengan ikan. Ikan ni tak lama dia sekejap masak. Mesti empuk sampai tulang sekali, Puan. Ya betul. Okey. Dua. Nak semua? Nanti buka lagi lah. Kita ke resepi yang ketiga iaitu sup daun sabung menggunakan daun sabung ataupun daun melinjo. Sekali lagi kita akan bersama dengan Puan Catherine yang akan menunjukkan kepada kita cara-cara menyediakan sup daun sabung bersama rebung ataupun dalam bahasa Iban tubo. Okey, silakan Puan. Terima kasih. Okey. Resepi kita yang ketiga ni ialah sup. Ini semua bahan asli ya. Kita dapat dari hutan. Okey. Semua ni dari hutan. Okey, pucuk rebung ataupun dalam bahasa Iban tubuk, daun sabung. Okey, ini bentuk daun sabung. Ini bentuk daun sabung yang kita dapat dari hutan juga. Ini bukan kita tanam, memang dari hutan. Oh. Okey. Kita juga gunakan cendawan. Kita masuk ini sukati lah ini ya. Boleh bahan lain juga. Ini pun boleh. Saya pilih cendawan ni, saya nak dia angkatkan warna kuning, hitam, hijau. Okey. Tu saya gunakan ini. Okey, kita sudah sediakan air. Sudah mendidih pun. Okey, dulu kita masukkan rebung. Biar rebung masak dulu. Oh, rebung kena masak dulu. Ya. Okey. Rebung ni sebelum kita gunakan dia perlu dimasak dulu ke? Boleh. Kalau rebung yang manis sebab rebung banyak jenis. Ada yang pahit. Kalau yang pahit kita rebus, buang air dia masak. Baru masak macam ni. Ini saya gunakan rebung manis. Okey, ini rebung manis yang Puan Catherine gunakan. So menurut beliau ada pelbagai jenis rebung. Ada rebung kuning, ada juga rebung manis. Okey, yang rebung yang berwarna rebung kuning tu dia agak pahit rasa dia. Dan yang ini dia lebih manis. Okey, dan sesuai untuk buat sup lah. Okey. Rebung dah masuk, kita masukkan bahan dia ni. Yang ini dudi. Lebih lagi daun. Okey. Kenapa gunakan daun sabung ni, Puan? Daun sabung dengan rebung sedap rasa dia. Sedap rasa dia. Boleh juga ada orang gunakan daun yang daun dari hutan juga. Remendai. Remendai boleh. Dari hutan. Paku pun boleh, pucuk paku. Pucuk paku. Okey. Hari ini kita gunakan ni lah daun sabung. Okey. So hari ini Puan Catherine menggunakan daun sabung dalam penyediaan sup bersama rebung. Tapi menurut beliau daun sabung ni boleh juga digantikan dengan daun lain. Cuma daun sabung ni dia lebih menaikkan lagi rasa sup ni. Betul Puan? Ya, betul. Okey. So mungkin kita boleh cuba nanti. Bahan saya guna ni ialah udang kering. Kita boleh gunakan ikan kering, ikan salai. Sedap juga. Tapi hari ini kita gunakan udang kering. Okay, kita masuk sekali. Udang kering tu kena tumbuk dulu. Tumbuk dulu. Tumbuk rendam dan tumbuk. Rendam dan tumbuk. Okey, ini sedikit belacan, jangan banyak. Satu sudut teh cukup. Okey. Jangan lupa garam. Garam. Tu pas mesti. Okey. So
So daun sabung ni adalah sejenis daun hutan yang sekarang ni banyak boleh kita dapat dekat mana-mana pasar-pasar basah lah, banyak dijual terutamanya tamu-tamu harian kalau di Sarawak. Dan daun ini di Sabah dan Sarawak memang senang untuk kita dapat. Ya. Okey, kalau di tempat lain mungkin dikenali sebagai daun malinjo lah. Tapi dalam di kalangan orang Iban dia lebih dikenali sebagai daun sabung. Memang banyak dan kerap digunakan dalam masakan. Kerana rasa dia agak ada manis-manis dan sedikit kelat-kelat di hujung dia. Ataupun dia memang manis? Ni tak ada kelat. Dia manis saja. Okey. So ini dah agak matang lah, sebab tu warna dia warna hijau. Kalau dia masih lagi muda, dia sangat lembut dan berwarna merah kecoklatan. Betul puan? Ya. Okey, jadi mana yang lebih sesuai untuk digunakan dalam masakan? Yang dua-dua boleh. Matang ataupun yang tu? Ya. Oh, dua-dua boleh digunakan dalam masakan. Tapi kalau yang dah betul-betul matang tu, dia memang sangat liat dan tak sesuai untuk masakan. Yang tua tu. Yang tua tu. Okey. Dah masuk sedikit bawang putih dan halia dan juga cili yang kita tumbuk. Cili hidup. Rasa pedasnya sikit kan sedap. Saya gunakan bawang merah sikit. Kalau kita masukkan santan dalam tu pun boleh tak? Tu masak lemak dah. Ini rebus. Ini masakan asli ni. Sebab saya tengok bahan-bahan dia lebih kurang saja dengan kalau dengan masuk santan lemak. Dia ada masak lemak. Okey. Biar dia mendidih dulu. Okey. Serai saya gunakan sedikit saja. Okey. Kenapa nak letak serai juga puan? Angkatkan udang kering tadi kan. Oh, okey. Dia macam makanan laut lah. Guna serai sikit. Kita titikkan sikit saja. Masuk dalam. Dia campak je. Campak saja. Okey. Senang. Cendawan ni pun boleh ditukarkan dengan cendawan lain lah. Boleh. Tak semestinya cendawan ni. Yang kita beli yang yang ditanam tu boleh cendawan juga. tiram pun boleh. Okey. Kita biar dia mendidih sekejap. Sebab ini tak lama. Okey, yalah. Kalau sayuran, dia memang mengambil masa yang sedikit. Jadi kita tak perlu masukkan dia terlalu awal. Bila dah hampir masak, barulah kita masukkan. Dan daun sabung ni dimasukkan yang terakhir. Ya, terakhir. Saya masuk cili. Cili hidup warna merah. Angkatkan dia. Pedas dia sikit. Warna naik. Warna dia naik. Okey. Kalau nak pedas, masuk banyak lagi. Kalau letak cabai geronong pun? Itu pedas sangat. Tak masuk saya. Manalah tahu kan kalau ada yang suka menggunakan rasa pedas, boleh gunakan cabai geronong. Ini okey. Dia ada merah kan? Kalau sayur campur Cina, carrot kan? Boleh juga gantikan dengan carrot ke kalau nak bagi warna. Tak sedap lah kalau masuk sini carrot tak. Sebab ini masakan kita di kampung, di rumah kampung. Panjang. Rumah panjang. Okey. Makanan sihat. Sebab dia cakap sup terjun. Sup terjun. Betul. Okey. Kita dah masak dah. Okey. Sebab rebung pun dah masak kan. Okey, bila dah menggelegak, okey, kita masukkan cendawan ya puan. Masukkan cendawan. Okey. Boleh rasakan? Sedap tak? Cukup tak masin dia? Rasa dia dah cukup rasa ke? Bolehlah. Okey. Iyalah. Okey, cendawan tu kita biarkan seketika bagi dia masak sebelum kita masukkan bahan terakhir. Iaitu daun sabung. Ini yang kita nak nampak kan, daun sabung ni. Okey. Nak masukkan? Belum lagi. Bagi cendawan tu betul-betul masak baru kita boleh masukkan. Ya puan? Ya.
cendawan dari hutan mesti nak masak betul. Sebab biasa saya masak, saya tak campur rebung dengan daun sabung. Biasa saya masak daun sabung ni dengan salai. Salai lah. Memang salai sedap. Itu yang biasa saya salai buat lah. Ikan, dan ni ikan baru kering. pertama kali. Sebab tu saya rasa kalau ditambah dengan santan, masak lemak. Masak lemak lah. Iyalah. Kalau kita nak tumiskan dulu bahan pun boleh lah. Tapi saya tak guna minyak. Okey. Kesihatan. Jangan makan minyak terlalu banyak. Okey, so biasanya sup ni kita hidangkan untuk masakan setiap hari ataupun ada memang tiap hari. Ada bukan yang sama lah. Tiap hari ada sup, tapi yang lain-lain. Jadi dia boleh dijadikan hidangan hari kebiasaan lah. Okey. Bukan semestinya pada masa perayaan apa semua. Pansuh memang. Pansuh hanya untuk memang untuk gawai dan memang kalau tanpa pansuh, kalau tetamu datang memang dia tanya, ada pansuh tak? So, untuk sup ni dia boleh dihidangkan pada hari-hari kebiasaan. Manakala pansuh sesuai dihidangkan pada masa perayaan ataupun ada kita masuk daun kenduri yang mana ada tetamu datang dan kita hidangkan kita sebagai sudah koyak-koyakkan tadi ya. Daun tu tadi kita bersihkan, kita koyak-koyakkan dia macam ni lah. Cari-carikan daun sabung ni. Okey. Jangan masukkan dia satu-satu Jangan. Boleh juga tapi macam mana nak makan ni? Okey, daun ni kena cari-carikan. Macam mana nak carikan dia? Kita buang tulang dia tu. Buang tulang dia. Macam ni. Okey, lepas tu kita cari-carikan dia. Carikan dia. Koyakkan dia macam tu. Okey. Okey, bagi dia senang untuk kita makan lah. Tak adalah. Ada juga orang dia buat macam ni. Okey. Macam mana tu? Dia buang ni. Ada juga dia buat macam ni dan dia lipat-lipat, dia golong, ikat. Oh, ikat. Masuk dalam. Pun boleh. Oh, boleh juga. Senang kan makan macam ni? Saya pun baru tahu ada juga orang yang buat macam tu. Biasa saya buat cari-cari sahajalah. Berapa lama kita nak masak selepas masukkan jangan lama, nanti daun tu jadi layu kan. Habis khasiat dia nanti. Okey, kita tengoklah daun tu dah serap. Okey, dah masak. Kita boleh dihidangkan. Daun sabung tu tak mengambil masa yang lama untuk masak sebab dia belum matang, jadi dia senang nak masak lah. Dia lembut, dia masih lembut lagi. Okey, daun muda dia. Ya, daun muda, lembut. Boleh kita sama-sama rasalah. Saya dah boleh rasa dah. Aroma tu dah naik. Okey, tak sabar nak tunggu Puan Catherine untuk hidangkan dia. Okey. Boleh tutup api. Api dah padam dah. Kau masuk ke dalam tu. Kau ke siaga. Ya. Oh, ini dulu. Saya ingat tadi itu apa nama tadi? Okey. Saya buat sup. Okey. Okey, demikianlah tadi resepi yang telah dikongsikan oleh Puan Catherine Tamo anak Liom dan Puan Christina anak abang, iaitu pansuh ayam, pais ikan seluang menggunakan daun pisang dan sup daun sabung bersama rebung. Dengan itu, saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada penduduk Rumah Panjang dan tuai rumah Catherine Tamo anak Liom di atas kesudian menerima kunjungan kami dan menunjukkan kepada kami demonstrasi masakan iaitu pansuh ayam, pais ikan seluang dan sup daun sabung bersama rebung.
Terima kasih kerana telah menonton program Sarawakana Festival sebentar tadi. Jangan lupa untuk menyaksikan program yang akan berlangsung seterusnya.